Mesir, bumi yang penuh dengan barakah dan juga rahsia ilahi. Ia juga digelar dengan nama bumi Al-Kinanah dan juga bumi para Anbiya. Tegaknya masjid ini menjadi suatu bukti dan saksi kayanya sejarah dan warisan tokoh-tokoh Islam kita. Ia juga menjadi pusat kembangnya ilmu di bawah didikan para masyayikh. Pasti kami beruntung dapat menjadi seorang mahasiswa yang dapat peroleh dan merasakan kesan-kesan peninggalan para ulama. Dan kemudian kami mempunyai tempat berkumpul yang tidak asing lagi bagi kami, iaitu markas. Perkemas, tempat di mana kami belajar erti persaudaraan dan pengorbanan. Pahit manisnya membuat kami mengimbas kembali usaha para asatizah dalam menghidupkan suasana bersaudara, walaupun berjauhan dari ahli keluarga yang tercinta. Untungnya kami berada di sini dapat menyambung warisan dan permata-permata yang telah ditinggalkan oleh para asatizah yang mapan seperti Asy-Syeikh Ustaz Said Isa bin Smaid yang merupakan pengasas dan juga menubuhkan Perkemas. Saya sampai ke Mesir dulu pada hujung tahun 1975. Masa itu jumlah pelajar Singapura tidak melebihi 10 orang. Jadi sebab itu kita lihat keperluan untuk menubuhkan sebuah persatuan itu belum lagi dilihat sebagai satu keperluan yang mendesak. Bila mana syahadah Al-Junid dan dapat muadalah, makna pelajar daripada terus dapat masuk ke kuliah. Maknanya jumlah pelajar seluruh sudah bertambah. Pada masa itu 69 Ustaz Rais, Salih Sinwar, Ustaz Mukhtar Abdul Aziz sana. Jadi barulah mula fikrah tu untuk menubuhkan bukan sebuah persatuan tapi sebagai sebuah kumpulan ataupun badan kebajikan dan kumpulan yang sezaman kita pulang ke Singapura. Kita membuat kempen untuk mengumpulkan dana dan masa itu kita dapat, saya ingat 3 kali kita dapat peluang tabung Jumaat tambah dengan beberapa bantuan ataupun sumbangan. Akhirnya kita dapat mengumpulkan satu jumlah yang mampu untuk antara yang pernah berpeluang untuk menikmatilah Perkemas ketika tempatnya di Raba'ah dahulu. Alhamdulillah, bersyukur kerana ada juga tempat untuk pelajar-pelajar kita berkumpul, walaupun hanya satu unit, walaupun hanya statusnya disewa sahaja, tapi ianya tentu sekali berkesan kepada para pelajar kerana itulah peluang tempat untuk mereka berkumpul bersama. Kita akhirnya dapat membeli 2 unit, Alhamdulillah, dengan sokongan daripada badan-badan Islam yang ada, antaranya Almas dan juga masyarakat umum. Saya difahamkan bila mereka menyewa rumah tu, mereka menyewa rumah fadhi. Tak ada furniture furniture kita beli sendiri. Jadi sewanya murah saja, 1 bulan berapa? Sepaun setengah ya, sejenis setengah. Ianya tadi memberikan semacam kelegaan kerana aktiviti-aktiviti yang ingin dilakukan mungkin secara khusus bagi para mahasiswi dan juga mahasiswa, mereka bebaslah kerana setiap mereka mempunyai unit masing-masing. Aktiviti besar-besar tu kita join aktiviti yang dijalankan oleh pemerang lah. Biasanya kita lantik orang perseorangan, dia yang insyad dalam satu bidang itu. Jadi dia tidak ada aktiviti mana bila seorang tu dilantik, dia lah A sampai Z, dan kalau yang lain termasuk pengurusnya akan membantu dia. Dia macam tu jadi dulu maknanya kita tunggu siapa nak offer rumah dia. Nak buat aktiviti tu, tunggu siapa nak offer rumah dia untuk buat aktiviti. Era milenial sepertinya memberi nafas yang baru dan berlainan dari sebelumnya. Dengan cabaran yang baru,
Perkemas masih terus-menerus menjaga kebajikan dan mengelolakan program-program pembangunan bagi mahasiswa Singapura di Mesir mengikut konteks masa kini. Perkemas pada diri Ana itu adalah suatu persatuan bagi pelajar-pelajar Mesir yang dari Singapura, dan ia bukan sahaja persatuan yang macam biasa, tapi ia persatuan yang boleh katakan satu keluarga lah yang sentiasa membimbing satu sama lain. Bila datang ke sini, Ana punya rasa rindu, rasa sedih tu terubat dengan adanya para senior. Dia macam family lah, senang kata. Ana dapat mengenal diri Ana siapa dan dapat mencungkil bakat-bakat yang Ana tidak tahu Ana ada. Perkemas telah memberi Ana satu peluang untuk meningkatkan diri di sini. Maksudnya, Ana telah lebih berani untuk ke depan dan melakukan pelbagai acara lah, seperti interview ni. Perkemas telah membantu Ana dalam pembentukan diri dalam sudut menambahkan Ana punya pengalaman dalam melibatkan diri dalam acara-acara yang dianjurkan oleh Perkemas. Ana banyak dipanggil untuk ke depan untuk kongsi ataupun share dengan sebahagian daripada ahli kita tentang perkara-perkara seperti macam mana nak mengimbangi masa, macam mana nak dapatkan semangat bila nak pergi ke kuliah. Kita discuss tentang perkara-perkara yang ongoing sekarang macam feminism and all lah. Untuk Ana, Perkemas 50 itu adalah satu pencapaian yang amat sukar untuk didapat, lebih-lebih lagi sebagai satu persatuan kebajikan pelajar di Mesir ini. Jadi ia amat bermakna. Kita telah bertahan di sini selama 50 tahun dan insya-Allah akan ke Perkemas 100 walaupun Ana takkan jumpa. Kalau tidak kerana usaha Ustaz Syed Isa Smith dan asatizah yang lain, Perkemas tidak akan wujud pun, dan tidak ada tempat atau platform untuk kami mengembang. Untuk asatizah yang telah menyumbang kepada Perkemas, Ana ucapkan terima kasih kerana tanpa usaha ataupun didikan antum, Perkemas ni tak akan ditubuhkan. Dan kalau Perkemas ni tak ditubuhkan, maka pelajar-pelajar Singapura ni tak akan berkumpul di dalam satu tempat ataupun yang kita panggil sekarang sebagai markas Singapura. Dan Ana pun ingin mengucapkan terima kasih bagi asatizah yang dapat menolong Perkemas mencapai pencapaian 50 tahun, dan insya-Allah lah dengan doa antum semua, Perkemas tetap kekal menjadi organisasi yang sentiasa kuat ukhuwahnya, insya-Allah. Pengorbanan mereka dari 50 tahun yang lalu ada kesan hingga sekarang. Asatizah yang lepas memainkan peranan yang penting lah. Jadi nak cakap syukran lakum wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazak. Seperti mana Perkemas ditubuhkan, antara matlamat asasnya adalah untuk kebajikan pelajar. Cuma pelajarnya sekarang sudah latar belakang yang berbeza-beza. Mungkin yang bukan statusnya mahasiswa atau mahasiswi lah. Walaupun tempat pembelajaran sekarang ni sudah banyak, saya harap Azhar tu masih lagi mendapat tempat lah, pilihan pelajar untuk melanjutkan pelajaran mereka. Bagaimana juga latar belakangnya, apa juga tujuannya, mereka dianggap sebagai pelajar lah. Jadi mereka termasuk dalam kategori anggota Perkemas, bukan hanya mereka yang bergelar siswa atau siswi sahaja. Jadi saya harap tidak ada yang merasakan seperti asing dalam Perkemas itu. Setiap masa kita sentiasa mendoakan pada kita secara langsung, tidak supaya stick niat kita kat sana tu kan. Walaupun macam-macam aktiviti lah, tapi yang penting yang pertama tu kena settlekan dulu. Kalau yang itu tak settle, kemudian dia
sibuk dengan yang lain, itu mungkin akan timbul masalah. Jadi al-aula fal-aula lah, itu yang penting ya. Tanpa usaha dan pengorbanan asatizah kita dahulu, Perkemas tidak akan dapat diri teguh hingga kini. Dengan berpandukan belajar bersatu berbakti, ia menjadi pegangan hingga ke hari ini. Tentunya sekali, Perkemas akan menghadapi cabaran dan rintangan yang lebih sukar di masa akan datang. Semoga dengan perayaan 50 tahun Perkemas kali ini, ia menjadi satu batu loncatan untuk generasi Perkemas akan datang lebih berbakti kepada masyarakat dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran. Kerana setiap individu yang mempunyai keistimewaan dan peranan masing-masing, perlulah kita bekerjasama untuk menghadapi cabaran di masa hadapan. Ibarat noktah menjadi jumlah.